Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam slide ini, saya akan menyambung perbincangan masih dalam topik perkembangan tamadun Islam, tapi menumpukan kepada kerajaan Osmaniyah Turki. Dalam topik ini, saya akan bincangkan tentang sumbangan kerajaan Osmaniyah serta kejatuhan kerajaan Osmaniyah. Sebagai pengenalan, kerajaan Osmaniyah wujud dari tahun 1258 sehingga 1924 Masehi. Kerajaan ini diasaskan oleh Osman bin Sauji bin Al-Turku bin Sulaiman Shah daripada suku Qai dan merupakan seorang Amir Seljuk. Nama Osmaniyah diambil bersempena nama Sultan Osman yang bukan Sultan pertama kerajaan ini. Ia bertapak di Istanbul selama 637 tahun dan runtuh dengan penggulingan Sultan Mahmud ke-6 oleh kumpulan belia Turki yang diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Tamadun Islam ketika ini juga terkenal sebagai sebuah tamadun yang membawa kepada Renaissance ataupun kebangkitan semula tamadun di Eropah. Kerajaan Islam Osmaniyah juga dikenali sebagai Khilafah Osmaniyah. Gelaran khilafah memberi petunjuk bahawa sistem pemerintahan yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah berteraskan pada sistem khilafah yang berdasarkan pemerintahan yang diwarisi semenjak zaman awal Islam. Kerajaan Osmaniyah mula terkenal dan bertambah kukuh apabila kota Konstantinopel telah ditakluk oleh seorang pemuda yang mempunyai kepimpinan dan wawasan yang jelas, iaitu Muhammad Al-Fatih. Sejak dari awal era perkembangan Islam pada abad pertama Hijrah, iaitu pada abad ke-7 Masehi, telah terdapat usaha untuk menakluk kota ini. Sesiapa yang menakluknya merupakan orang yang diiktiraf oleh Nabi SAW sebagai tokoh yang ideal. Ia bertepatan dengan sabda Nabi SAW, "La tuftahanna al-Qustantiniyah, fa ni'mal amir amiruha, wa la ni'mal jaish dhalikal jaish." Yang bermaksud, Konstantinopel akan ditakluki oleh tentera Islam. Rajanya yang menakluk adalah sebaik-baik raja dan tenteranya yang menakluk adalah sebaik-baik tentera. Akhirnya, setelah hampir 8 abad kewafatan Nabi SAW, kota Konstantinopel berjaya dibuka oleh umat Islam pada tahun 1453 Masehi, iaitu setelah 2 tahun pemerintahan Muhammad Al-Fatih. Penaklukan kota ini oleh umat Islam telah membawa erti sebuah kejayaan yang besar, iaitu menewaskan pihak yang menjadi seteru pada Islam. Ia menjadi lambang kejatuhan empire yang terkenal, iaitu Empire Byzantine Rome yang berteraskan kepada Kristian. Empire Rome Byzantine dan Empire Parsi adalah antara empire yang berjaya ditakluk oleh Islam. Kejatuhan Empire Byzantine juga telah membuka ruang dakwah yang luas untuk Islam terus tersebar di Eropah, terutama Eropah Timur. Di bawah pemerintahan Islam, kota ini diberi nama Istanbul yang bermaksud keseluruhan kota itu adalah Islam. Ia dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Islam Osmaniyah. Empire Kerajaan Turki Osmaniyah. Peta ini menunjukkan wilayah pemerintahan kerajaan Turki Osmaniyah bermula dari tahun 1300 sehingga 1689 Masehi. Dan ia bukan tahun-tahun keemasan ataupun kegemilangan kerajaan Turki Osmaniyah. Dari segi pemerintahan, zaman kegemilangan boleh dilihat ketika zaman pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Zaman kegemilangan Osmaniyah berterusan di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang memerintah di tahun 1520 hingga 1566 Masehi, yang bukan pemerintah paling lama dalam sejarah Kesultanan Osmaniyah. Beliau banyak melakukan perubahan terutama dari aspek perundangan sehingga beliau mendapat gelaran Al-Qanuni, iaitu pembuat undang-undang. Beliau turut berjaya memimpin pasukan Osmaniyah menguasai wilayah Byzantine seperti Hungary, Belgrade dan Rhodes. Beliau berjaya memperkasa amanah laut dengan menguasai Laut Mediterranean, Laut Merah dan Teluk Parsi, di mana ini merupakan laluan strategik para pedagang terdahulu. Ini bermakna kerajaan Osmaniyah turut mengambil berat tentang keselamatan para pedagang dan turut menekankan soal pembangunan ekonomi. Sumbangan kerajaan Turki Osmaniyah. Antara sumbangan kerajaan Turki Osmaniyah ialah yang pertama, pentadbiran dan perundangan. Sultan Sulaiman telah mengatur kerajaan secara sistematik dan memberikan undang-undang untuk empayar ini yang dikenali sebagai Kanun Sulaiman.
Seperti biasa, Sultan menjadi kuasa tertinggi dalam negara. Wazir Besar pula merupakan ketua pentadbir dan penasihat Sultan. Sistem organisasi dan pentadbiran perundangan Islam telah diwujudkan. Jawatan Qadhi, Mufti dan Syekhul Islam telah diperkenalkan. Qadhi berfungsi sebagai ketua agama bagi daerah dan juga berkuasa menjalankan hukum agama dan sivil. Syekhul Islam pula dilantik sebagai ketua ulama yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan fatwa. Fatwa memberikan sumbangan utama kepada agama dan sains undang-undang. Yang kedua, dari aspek ekonomi. Dalam sektor ekonomi diwujudkan jalinan perdagangan antara timur dan barat atau antara dunia Islam dan bukan Islam yang meliputi Laut Tengah, Laut Merah, Lautan Hindi dan Mediterranean. Satu jalinan perdagangan dunia Islam yang berpusat di Istanbul juga telah dibentuk pada waktu itu. Sumbangan yang ketiga ialah dari aspek pendidikan. Telah berlaku perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, penerbitan dan penterjemahan. Pendidikan termasuklah sistem madrasah, sekolah pengetahuan akademik, sekolah sastra, maktab tentera, maktab teknik dan juga kolej perubatan. Contohnya bidang semina dan syair amat terkenal ketika zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Malah Sultan Sulaiman sendiri merupakan seorang penyair yang hebat. Dari segi bidang geografi pula, Reis pakar tentang kedudukan geografi pantai Laut Mediterranean dan telah menghasilkan karya kosmografi. Antaranya ialah World Survey, karyanya, tetapi tidak sempat disiapkan. Manakala penulisan ensiklopedia sains Islam turut berkembang. Antara penulis terkenal ialah Muhammad Al-Fanari, Mufla Lutfi dan Khatib Chlibi. Perpustakaan juga diwujudkan di masjid, hospital dan rumah. Yang keempat ialah dari aspek sosial. Di Balkan telah diperkenalkan sistem yang menggalakkan kecemerlangan individu yang menyebabkan wujud mobiliti sosial. Sistem ini menghapuskan sistem yang diamalkan sebelum Islam, iaitu sistem berasaskan keturunan dan susun lapis masyarakat. Dan yang terakhir ialah sumbangan dari aspek seni bina. Mimar Sinan adalah seorang arkitek termasyhur di zaman ini. Masjid merupakan binaannya yang paling berpengaruh. Contohnya Masjid Sultan Ahmad atau juga dikenali sebagai Masjid Biru, Blue Mosque, yang paling terkenal dari pusat pelancongan di Turki, Istanbul. Masjid Sultan Salim dan Masjid Sultan Sulaiman. Itu adalah antara hasil idea ataupun rekaan Mimar Sinan. Reka bentuk yang dihasilkan oleh beliau telah menjadi salah satu identiti kerajaan Osmaniyah. Kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah. Di akhir kurun ke-18 Masihi, kerajaan Osmaniyah mula menjadi lemah dan sedikit demi sedikit wilayahnya di Eropah Timur dan Utara Afrika terlepas daripada penguasaan mereka kepada kuasa Eropah atau kepada serpihan kerajaan Islam yang lain. Kerajaan Osmaniyah yang berdiri teguh selama 637 tahun akhirnya runtuh apabila Sultan terakhirnya iaitu Sultan Abdul Hamid telah digulingkan daripada pemerintahannya oleh kumpulan belia Turki di bawah pimpinan Jeneral Mustafa Kemal Atatürk yang seterusnya dilantik menjadi Presiden Turki seumur hidup. Antara faktor-faktor yang membawa kepada kemerosotan dan seterusnya kejatuhan Empayar Turki Osmaniyah ialah yang pertama disebabkan oleh masalah dalaman dan luaran. Semasa zaman kemerosotan, Empayar Osmaniyah lemah kerana masalah dalaman dan luarannya disebabkan peperangan yang amat mahal, terutamanya menentang Parsi, Persekutuan Poland, Lithuania, Rusia, Austria, Hungary. Perang Rusia-Turki ialah peperangan antara Rusia dan Empayar Osmaniyah semasa kurun ke-17, ke-18 dan ke-19 Masihi, yang mana kesemuanya berjumlah 10 peperangan. Ia merupakan di antara konflik yang paling lama dalam sejarah Eropah yang berlarutan selama 241 tahun. Sebelum itu, Empayar Osmaniyah tewas dalam Perang Lepanto pada tahun 1571 Masihi. Yang kedua disebabkan oleh Perjanjian Passarowitz. Perjanjian ini ditantangani selepas berlakunya kekalahan kerajaan
Osmaniyah Turki kepada Venice dan Austria. Kesan ataupun akibat daripada kekalahan ataupun perjanjian tersebut, kerajaan Osmaniyah telah hilang Timsur, Belgrade dan sebahagian besar Serbia dan Romania. Venice pula berjaya menduduki kawasan pantai Dalmatia. Yang ketiga ialah disebabkan oleh pemodenan dan reformasi sistem. Peperangan yang berlaku telah mengakibatkan Osmaniyah kehilangan banyak wilayah kepada Rusia dan Austria. Kawasan seperti Mesir juga mencapai kemerdekaan. Semasa zaman ini bermula dengan pemerintahan Sultan Salim III, terdapat usaha-usaha untuk memodenkan sistem-sistem di Turki. Banyak reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dihalang oleh golongan-golongan konservatif di dalam Turki Osmaniyah sendiri, sama ada oleh golongan keagamaan atau golongan Janissary. Yang keempat ialah disebabkan oleh penstrukturan semula dan transformasi ataupun modernisasi. Ini boleh dilihat apabila pembaharuan yang dilakukan oleh kerajaan Osmaniyah telah memberikan kesan kepada perlembagaan masyarakat pada waktu tersebut. Dari aspek pendidikan, ia telah melahirkan tokoh sekular yang dikenali di Turki sebagai Mustafa Kemal Atatürk. Sebahagian menganggap beliau sebagai pemikir dan pemimpin progresif. Namun, sebahagian besar umat Islam di luar Turki menempatkan beliau sebagai pengkhianat kepada sistem khalifah atau sistem pemerintahan Islam dengan memperkenalkan sistem sekular. Mereka turut terpaksa tunduk kepada desakan kuasa barat yang menuntut supaya hak diberikan kepada penduduk mereka yang beragama Kristian, terutama sekali dari golongan kelas menengah. Ini telah membuka ruang kepada pengukuhan golongan non-Muslim. Seterusnya ialah nasionalisme. Kebangkitan nasionalisme etnik mengancam kestabilan Osmaniyah kerana rakyatnya yang berbilang bangsa. Banyak peristiwa pemberontakan atas nama nasionalisme muncul dan telah menggugat Empayar Osmaniyah. Kebangkitan nasionalisme ini telah memaksa Empayar Osmaniyah untuk bertindak. Yang keenam ialah konsep raja berperlembagaan. Terdapat sekumpulan individu daripada Osmaniyah yang berpendidikan barat berpendapat bahawa konsep raja berperlembagaan dapat mengurangkan tekanan di dalam negara. Menerusi sebuah penggulingan ketenteraan, Ittihad Teraki Cemiyeti memaksa Sultan Abdul Aziz untuk menyerahkan takhta kepada Murad kelima. Bagaimanapun Murad kelima mempunyai masalah mental, maka Sultan Abdul Aziz terpaksa dipanggil semula dengan syarat baginda akan mengubah sistem politiknya. Baginda mengubah nama perlembagaan baru ini kepada Kanuni Esasi. Perlembagaan ini bertahan sehinggalah bermulanya Perang Crimea. Yang ketujuh ialah perebutan kuasa. Daripada sudut sosial, kebangkitan semangat nasionalisme dan perubahan untuk demokrasi menjadikan rakyat semakin tidak tenteram. Hal ini akhirnya menyebabkan beberapa siri perebutan kuasa yang mengakibatkan konsep raja berperlembagaan ditubuhkan, yang mana Sultan mempunyai sedikit kuasa, manakala parti jawatan kuasa pembangunan dan kemajuan, lebih dikenali sebagai Turki Muda, memerintah keseluruhan Empayar Osmaniyah. Mustafa Kemal Atatürk ataupun Mustafa Kemal Pasha ketika itu, yang memperolehi reputasi yang baik semasa kempen di Gallipoli dan Palestin, dengan rasmi dihantar dari Istanbul untuk memerintah dan membubarkan tentera Osmaniyah di Caucasus. Pada awalnya, pihak Osmaniyah hanya mengikuti arahan sahaja. Walau bagaimanapun, dalam masa beberapa tahun kemudian berlaku peperangan kemerdekaan Turki, iaitu pada tahun 1918 sehingga 1923. Perjuangan mereka ini mengakibatkan penggulingan kuasa Sultan Mehmed ke-6 oleh Perhimpunan Baru Turki. Republik Turki kemudiannya diasaskan pada 29 Oktober 1923. Yang ke-8 ialah keruntuhan moral bangsa Turki. Kejayaan Turki yang selalu dibanggakan kaum muslimin tidak bertahan lama. Semakin lama, bangsa Turki mulai mengalami masa keruntuhannya sedikit demi sedikit. Penyakit lama yang pernah
berjangkit pada kerajaan-kerajaan yang lepas telah menjangkiti mereka. Penyakit saling bermusuhan, kebiadaban moral, korupsi, membiarkan rakyat tetap malas dan pasif dan lain-lain. Semuanya ini berjangkit secara meluas dalam kalangan rakyat Turki Osmaniyah. Yang kesembilan ialah keterbelakangan dalam bidang ilmu. Ketika bangsa Eropah sedang giat memperkembangkan perbahasan falsafah ketuhanan dan diskusi agama serta meletakkan dasar pengetahuan moden yang menyebabkan berlakunya perubahan besar di dunia, maka sejak itulah para ulama Islam tidak lagi giat untuk mengajar dan meneliti ilmu-ilmu baru. Mereka beranggapan bahawa ilmu itu masih tetap sama seperti di abad ke-13 Masihi. Sedikit pun tidak mengalami perkembangan dan kemajuan. Tanggapan salah ini telah menyebabkan mereka enggan mengubah sistem pendidikan yang lama di abad ke-19 Masihi. Contohnya, dalam persoalan ilmu fiqh, mereka menutup semua pintu ijtihad serapat-rapatnya. Ketika itulah pemikiran-pemikiran falsafah Aristotle telah banyak mempengaruhi falsafah Islam. Dan terakhir sekali ialah faktor keterbelakangan dalam bidang ketenteraan. Faktor ini merupakan di antara aspek yang paling parah sekali keadaannya. Ini boleh lihat ketika zaman terus berkembang, masyarakat Eropah terus maju. Namun, bangsa Turki masih tetap dalam kemunduran sehingga mereka tertinggal jauh daripada bangsa-bangsa Eropah. Bangsa Eropah dapat mengalahkan Turki di bidang industri persenjataan sehingga mereka dapat mengalahkan tentera Turki pada tahun 1774 Masihi. Dan kekalahan bangsa Turki ini menyedarkan mereka untuk segera mengejar kemunduran mereka di bidang industri persenjataan. Pada awal abad ke-19, Sultan Salim III mulai mengadakan rombakan sistem pertahanan kuno dan diganti dengan sistem pertahanan moden. Namun, keterbelakangan bangsa Turki dan kefanatikan mereka untuk mempertahankan sistem kuno menyebabkan Angkatan Bersenjata Turki melancarkan pemberontakan sehingga berjaya membunuh Sultan Salim III. Dan terakhir, sebagai kesimpulan, Kerajaan Osmaniyah pernah berada di posisi hebat dengan menguasai dunia timur dan barat, termasuk juga benua Afrika. Penguasaan mereka ke atas 3 benua ini menjadikan mereka sebagai kuasa yang dihormati. Setelah mengalami beberapa masalah, di samping kesukaran menjaga wilayah mereka yang luas tersebut, Osmaniyah mengalami zaman kemerosotan. Zaman tersebut telah diambil kesempatan oleh pihak kuasa barat untuk bertindak semula mendapatkan wilayah-wilayah yang pernah jatuh ke tangan Osmaniyah. Kejatuhan Osmaniyah ini menandakan berakhirnya penguasaan Empayar Islam ke atas dunia. Sekian, terima kasih.